Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Okay, right, so saya nak pasang mic dulu. Okay, sementara nak menantikan anda masuk. Okay, so saya nak pasang mic. Okay, mic saya pakai Rode mic. Okay, so jom, okay, sambil saya pasang mic ni, okay, anda boleh join sesi live sekarang. Okay, kita dah start lah. Okay, sebentar ya, saya pasang mic dulu. Okay, testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Okay, alright. So sekiranya anda sedang menonton dan boleh dengar suara saya dengan jelas, okay, tolong respon dulu. Okay, adakah suara saya kuat, jelas untuk sesi live kita pada malam ni? Okay. Okay, alright. So, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat malam kepada anda semua yang menonton di Facebook page Nizam Malik. Okay, anda bersama dengan saya, Nizam Malik. Okay, dan malam ni kita nak live sekali lagi seperti biasa. Okay, saya live bersama dengan anda. Kita dah live kali kedua lah malam. Semalam saya start live. Okay, malam ni saya live. Okay, dan saya akan live malam ni sahaja sebab esok saya rasa saya agak sibuk. Okay, saya ada beberapa urusan penting. Jadi saya tak dapat nak go live esok malam. Okay, jadi malam ni lah yang kita akan spend time bersama untuk borak-borak berkaitan dengan saham. Okay, alright. Jadi kalau anda ada kelapangan malam ni, anda boleh join sesi live. Okay, dan boleh borak-borak bersama dengan saya. Anda boleh say hi dekat ruangan komen. Okay, anda boleh berinteraksi dengan saya. Okay, alright. So saya nak mohon maaf juga sebab semalam saya live, okay, dan saya buat sesi Q&A kan. Okay, tetapi semalam tak tahulah line mungkin tak berapa clear. Okay, jadi saya tak dapat baca komen-komen anda. Komen-komen anda ketika sesi live sedang berlangsung. Okay, komen anda tak masuk. Okay, jadi malam ni saya dah get ready dengan saya punya laptop. Okay, saya punya laptop ni. Okay, jadi kalau dekat handphone saya tak keluar anda punya soalan ataupun anda punya komen, saya akan semak dekat laptop saya dekat depan ni lah. Okay, jadi hopefully saya dapat berinteraksi dengan anda. Okay, dan mungkin dapat menjawab persoalan anda secara live pada malam ni. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton, boleh tak tolong respon dulu di ruangan komen. Adakah suara saya jelas? Adakah line internet kita okey? Siapa yang bersama dengan saya boleh tolong respon dulu. Okey, dan malam ni kita nak borak-borak. Okey, kita nak borak-borak saham. Okey, dan malam ni saya nak buat sharing sikit. Tajuk live saya pada malam ni adalah bagaimana tips saya nak bagi anda 3 tips bagaimana melabur saham dengan tenang. Okay, macam mana kita nak melabur saham, macam mana kita nak beli saham dalam keadaan yang tenang, kita tidak menggelabah, kita tidak panik, kita tidak terlalu risau. Okay, jadi malam ni insyaAllah saya nak buat sharing sikit. Okay, sambil-sambil tu saya nak menjawab persoalan anda sekiranya ada. Okay, di ruangan komen anda boleh tuliskan dekat ruangan komen. Okay, alright. So kalau siapa yang sedang menonton, anda boleh klik like juga, klik like dan klik love, dan bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada malam ini. Okay, alright. So anda dah makan ke malam ni? Dah makan ke belum? Saya belum makan lagi. Saya belum dinner lagi. Saya dah beli dah makanan tapi belum dinner lagi. Okay, tak ada selera sangat. Okay, jadi saya nak tunggu betul-betul lapar baru saya makan lah kejap lagi. Jadi malam ni saya dah beli dah saya punya makanan untuk dinner. Makanan bungkus je. Okay, kemudian air pun ada. Sambil live ni saya boleh minum air kot. Okay, bismillah. Okay, dan
Dan nantilah lepas live nanti saya baru makan dinner kot, macam tu. Okay, alright, so kepada anda yang baru join sesi live ni, selamat datang ke sesi live saya. Okay, malam ni kita nak borak-borak saham. Okay, dan saya nak welcome anda untuk belajar saham malam ni bersama dengan saya, dan topik saya adalah bagaimana nak melabur saham dengan tenang. Okay, so kenapa saya nak share dengan anda topik ni malam ni? Sebab ramai orang melabur saham ni dalam keadaan yang stres, dalam keadaan yang tekanan emosi, dan rasa macam huru-hara hidup dia bila dia melabur saham. Okay, jadi tak ramai orang yang tahu macam mana nak melabur saham ni. Kita tenang, kita santai-santai, kita beli saham, kita boleh tengok harga saham turun dan naik tanpa kerisauan, okay, tanpa terlalu stres, okay, dan kita masih boleh function seperti biasa. Kita boleh buat kerja-kerja kita, okay, seperti biasa walaupun kita ada beli saham. Okay, jadi insyaAllah malam ni saya nak kongsikan sedikit pengalaman saya sebagai seorang pelabur dan trader saham. Okay, dan moga-moga apa yang saya kongsikan ni akan memberikan anda sudut pandang yang baru. Okay, bagaimana seorang pelabur dan trader saham tu lakukan saham, dan apakah the secret behind untuk jadi seorang pelabur dan trader saham yang tenang, steady dalam pasaran saham. Okay, siapa nak belajar? 3 tips malam ni saya nak kongsikan kepada anda, okay, khususnya kepada anda yang merupakan pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Siapa kat sini pelabur dan trader saham, dah buat saham, okay, anda ada akaun CDS, dah pernah beli saham tapi masih rasa struggling, dan anda boleh komen dekat ruang komen, okay, dan kita akan borak-borak lah malam ni. Okay, okay, so saya nak baca komen anda. Okay, Azman Maknoh, Melaka, jelas. Rawawi Yusra, salam, say hi to Rawawi dari Brunei, thank you. Okay, right, dari Brunei datang datang pula join sesi live saya. Okay, okay, saya ada juga student saya daripada Brunei juga. Okay, jadi Brunei ni tidak asing bagi saya sebab ada student saya yang belajar bersama dengan saya saham ni, dan dia berada di Brunei. Brunei. Okay, saya personally belum pernah sampai Brunei lagi. Okay, Borneo saya pernah sampai ke Sabah, pernah ke Kota Kinabalu, okay, dan juga di Kuching, Kuching Sarawak. Saya pernah buat kelas di Sabah dan Sarawak, kelas saham secara face to face sebelum PKP dulu. Okay, saya pergi ke Kuching pada tahun 2017, Oktober ke Disember 2017. Kemudian pada tahun 2019 sempat pergi ke Sabah untuk buat kelas kat sana. Okay, jadi Alhamdulillah sempat saya ke area Borneo. Tapi Brunei saya belum sempat sampai lagi. InsyaAllah kalau ada rezeki, InsyaAllah okay, saya nak mungkin melawat Brunei, okay, InsyaAllah nanti. Okay, alright, Mahizan, Mak Yusof, saya nak belajar 3 tips. Okay, alright, seorang je nak belajar 3 tips. Yang lain mana? Okay, yang sedang menonton boleh komen sikit. Okay, Hasnah Morsen, Assalamualaikum dari JB. Okay, right, dari Johor Bahru. Okay, so saya pun dari Johor Bahru, cuma saya sekarang dalam mode travelling. Okay, jadi saya tidak berada di Johor Bahru sekarang. Okay, saya tengah attend satu program di Shah Alam. Okay, jadi saya memang tidak berada di Johor Bahru lah basically. Okay, Lazanan Madon, Singapore hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, saya dah ada start ramai student-student yang dari luar Malaysia, dari Brunei ada, dari Singapore, insyaAllah nanti ada daripada Indonesia, mungkin Thailand. Okay, so welcome to my sesi Facebook Live. Okay, dan basically thank you very much kerana follow saya secara live ataupun follow Facebook page saya. Okay, dan saya welcome, okay, daripada Singapore, dari Brunei, dari Indonesia. Okay, yang nak belajar saham Bursa Malaysia, insyaAllah boleh je follow. Ataupun kalau tak nak buat saham pun tak apa, boleh follow saya. Okay, mungkin kita boleh keep in touch dekat Facebook page Nizam Malik ni. Okay, alright. Muhammad Roshaidi, Muhammad Sabki, salam TNM. Salam, hai, apa khabar? Dah lama tak dengar student saya. Syah Harun, kena game dengan penny stock, sakit jiwa. Next trading still on hold, tak boleh move on lagi. Okay, right. So ini adalah antara
tekanan-tekanan dalam pelaburan saham bila kita mengalami kerugian, okey, jadi rasa stres, betul kan? Jadi ada yang tak boleh move on ada yang dia terasa sakit hati sangat dengan saham ni. Okay, jadi sebenarnya macam mana kita nak melabur dan trade saham dengan tenang, ada banyak tips sebenarnya. Okay, ada banyak benda kalau kita nak kupas satu persatu ikut situasi, memang banyak. Okay, tapi malam ni insyaAllah saya akan share dengan anda 3 tips apa yang anda kena buat sekiranya anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang tenang dalam pasaran saham. InsyaAllah kejap lagi kita akan mula ya. Okay, right. Siti Maria Makzin, Assalamualaikum tuan, saya dari Ceras, Selangor. Okay, right, dari Ceras. Muhammad Zahid, tuan, saya nak juga satu tips pun jadilah buat tenangkan fikiran. Okay, right. Osni Osman, Siti Nur Haida, Assalamualaikum dari Ipoh Perak. Beri tepukan sikit orang Ipoh Perak. Okay, right. Muhammad Wasli, Madeline Ijon, hello, ni student saya ni, Puan Madeline Ijon. Okay, okay, right. Muhammad Wasli, Assalamualaikum tuan, Sarike Sarawak. Orang Sarawak. Okay, saya pun ada ramai juga student dari Sabah Sarawak. Okay, Al-Maklum, okay, tak banyak sangat kelas dekat Sabah Sarawak. Jadi bila saya buat program secara online, okay, kawan-kawan kita dekat Sabah Sarawak boleh join juga secara online. Okay, jadi Alhamdulillah kita gunakan teknologi untuk sebarkan ilmu, okay, untuk untuk kita dapatkan ilmu insyaAllah. Okay, alright. Lokman Hakim, Lokman Hakim Jahaya, salam tuan, makin handsome tuan. Makin handsome handsome macam mana? Kalau dulu tak handsome kot, macam mana? Okay, alright. Salam tuan, makin handsome tuan. Saya student PSM zaman wani lagi kalau tuan kalau ingat. Lokman Hakim Jahaya, yang mana saya ada ramai student nama Lokman. Mungkin tengok muka mungkin ingat kot. Okay, so dekat dalam live ni saya tak dapat buka you punya profile. Okay, so tapi apa-apa pun, okay, welcome back. Okay, student PSM yang lama. Okay, siapa-siapa saja student saya yang pernah belajar dalam PSM, dalam Newbie Saham Mastery Online, dalam Expert Saham Mastery, dalam Warren Secrets, Fighter Saham Mastery, saya ada banyak program sebenarnya. Okay, jadi welcome back to my students yang dah pernah belajar saham bersama dengan saya, yang dah pernah tinggalkan saya. Okay, right. Jadi saya harap anda semua masih lagi fokus dalam pasaran saham. Okay, alright. Sar Razak is watching. Azizi Omar, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suzana Mak Desa, Muhammad Nizam, Muhammad Nur is watching. Wan Budak is watching. Roziah Ujud, Assalam TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni salah seorang student saya juga dalam PSM 2.0. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton, bantu saya untuk klik button like dekat sini, atau klik button love, dan juga klik button share. Share banyak-banyak ke wall Facebook anda, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada malam ni. Ataupun anda boleh copy link dan anda boleh sharekan dekat dalam mungkin WhatsApp group anda. Okay, kawan-kawan anda, family anda yang mungkin minat pasal saham, anda boleh sharekan dengan mereka. Okay, sebab malam ni saya nak buat sharing berkaitan dengan 3 tips bagaimana nak menjadi seorang pelabur dan trader saham yang tenang. Okay, jadi kalau anda dah ready untuk saya mulakan sesi live ni, anda komen ready dulu. Okay, semua komen ready please. Okay, kalau ready, komen ready, dan kita nak start sharing. Macam tu, boleh ke? Boleh. Saya akan spend time malam ni lebih kurang setengah jam ke 45 minit. Okay, lepas tu kita end live. Saya pun nak rehat juga. Okay, sebab saya masih lagi ada course, program yang saya attend esok, dan esok is going to be more hectic. Okay, jadi saya kena rehat. Saya kena tidur awal lah malam ni. Okay. Okay. Okay, tadi ada yang tanya makin handsome. So saya nak bagi rahsia sikit. Macam mana nak handsome? Macam mana nak handsome? Tips macam mana nak handsome? Jawapannya, kena senyum. Kena banyak senyum. Senyum macam ni. Kan? Bila senyum ni kita nampak muda, kita nampak ceria, kita nampak positif. Okay, jadi bila kita selalu masam je muka kan, dia jadi tak handsome. Tak handsome gitu. Okay, boleh semua? Alright, ramai yang ready. Okay, right. Okay, so saya nak start sesi saya. Basically nak share dengan anda 3 tips bagaimana nak jadi seorang pelabur
dan trader saham yang tenang dalam pasaran saham. Okay, jadi topik ni sangat-sangat penting, okay, sebab kita tak nak melabur saham dalam keadaan kerisauan. Kita tak nak melabur saham dalam keadaan yang stres. Kita tak nak melabur saham dalam keadaan yang kita huru-hara, panik, okay, dalam kita membeli dan menjual saham. Okay, jadi macam mana kita nak melabur saham dengan tenang? Okay, tips pertama saya adalah kita kena dapatkan ilmu asas berkenaan saham. Kita kena dapatkan ilmu asas berkenaan saham. Okay? Jadi based on pemerhatian saya, ramai orang yang belajar saham ni, okay, ramai yang sibuk nak cari ilmu advance tentang saham. Okay, so bila nak belajar saham je, mereka akan pergi dekat YouTube, mereka akan cari teknik-teknik yang pelik-pelik, yang padu, okay, yang kononnya luar biasa, okay, dan mereka nak buat duit dalam pasaran saham. Betul kan? Jadi apabila anda pergi belajar benda-benda yang advance tentang saham, okay, tanpa memulakan dengan asas terlebih dahulu, maka anda akan mudah menjadi goyang dalam pasaran saham. Okay? So goyang dalam pasaran saham, okay? Sebab anda bayangkan, okay, saham ni kena belajar benda asas dulu. Asas ni dia kat bawah ni. Okay, kemudian baru lepas kita faham asas, dan baru kita pergi belajar benda yang lebih advance. Advance ni ada dekat atas. Okay, tapi bila kita pergi terus terbang pergi dekat atas, terus pergi belajar yang bahagian atas ni, tanpa kita fokuskan kepada yang asas ni dulu, maka kita akan goyang. Bila dekat atas ni, asas ni tak ada, foundation ni tak ada, maka dia goyang ke atas. Jadi senang jatuh ke bawah. Okay, jadi that's why ini isu yang dihadapi oleh ramai orang dalam pelaburan saham, sebab dia tak fokus kepada asas. Okay, jadi asas ni bagi saya adalah perkara paling penting. Okay, sebagai contohlah, kalau anda belajar silat, okay, saya masa zaman di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, saya Kolej Matrik pada tahun 2005-2006, okay, 2 semester saya dekat situ. Saya di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, Kuala Pilah. Siapa dekat sini Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, KMNS? So siapa masa saya dekat KMNS masa tu, kita ada satu subjek elektif, dan saya happen to be kena belajar silat. Bayangkan Nizam Malik belajar silat. Kan? Jadi bila kena belajar silat, saya tak suka sebenarnya. Saya tak suka benda-benda yang bergaduh, okay, bertumbuk. Saya tak berapa suka. Saya tak berapa minat sangat benda-benda macam tu, okay. Jadi bila terpaksa ke subjek elektif, dan saya buat je lah. Saya buat lah, ikut je lah kan. Tapi apa yang berlaku kan masa training dalam kelas silat tu, okay, dalam latihan silat, perkara pertama yang tok guru tu ajar adalah ke kuda. Dia ajar ke kuda dulu, macam mana kita berdiri, okay, dengan kita merendahkan sikit badan kita dan kaki kita macam ke depan sedikit, kita buat ke kuda. Okay, so kita kena melatih ke kuda. Itu step pertama yang dibelajar dalam training ataupun kelas silat, okay, training silat. Okay, jadi bukanlah pergi tumbuk, belajar menumbuk, belajar menendang, belajar tepis, bukan. Tapi belajar ke kuda dulu. Sebab ke kuda tu asas kepada silat. Okay, kalau ke kuda kita tak betul, okay, cara kita berdiri salah, cara kita bertahan salah, then kita senang kalah. Okay, senang gagal. Orang kita sibuk tumbuk orang, tapi bila kena tumbuk sekali terus jatuh, sebab ke kuda kita tak kuat. Jadi itu yang terjadi apabila kita belajar sesuatu ilmu tu, kita tak fokus kepada asas terlebih dahulu, maka kita akan mudah gagal, mudah salah. Okay, kalau anda tak faham tentang contoh silat tu, okay, dia sama macam kita belajar baca Quran. Belajar baca Quran, okay, so kalau kita nak lancar baca Quran, kita mulakan dengan belajar baca huruf dulu. Sebut huruf dulu. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. So semua tu kita belajar untuk kita membina asas. Okay, sebab kalau sebutan huruf salah, nanti bila kita nak baca ayat, memang confirm salah. Betul ke betul? Jadi sebab itulah kita mula ni dengan perkara asas terlebih dahulu. Asas kita kuat, maka advance kita kuat.
Okay, foundation. Asas ni macam foundation. Kalau pokok tu, dia kuat berdiri, dia boleh bertahan, dia tak jatuh lama sebab akar dia yang kuat. Akar tu dia punya asas atau kita sebut foundation. Okay, untuk sesuatu pokok tu dia berdiri tegak untuk tempoh jangka masa yang panjang. Hujan ke, ribut ke, taufan ke, dia boleh stay sebab dia punya akar dia tu kuat. Akar dia tu menjalar, bertahan, pegang kuat. Okay, dia mencengkam kuat. Okay, jadi isu sekarang ramai orang berlabur saham dengan tidak tenang sebab asas dia lemah. Lemah asas dia. So asas saham ni apa? Asas saham ni adalah basic apa benda tu saham. Kenapa kita buat saham? Okay, dan apa benda yang penting yang kita kena cover dalam nak buat saham ni? Account CDS kita betul ke tak? So semua ni adalah benda-benda yang asas, yang simple je sebenarnya, tetapi perlu dititik beratkan untuk bermula dalam saham. Sebab tu kalau anda follow saya, kalau anda follow siri kelas saya akan sentiasa bermula dengan kelas newbie dulu. Siapa yang pernah join kelas newbie saya, okay, pasti anda dapati yang saya bermula daripada kelas newbie dan lepas tu baru kita belajar benda-benda yang lebih advance. Okay? Dan saya tidak menggalakkan anda belajar benda-benda yang lebih advance, indicator, charting, technical analysis, fundamental analysis, semua tu tak payah belajar kalau anda tak pas dulu newbie saham mastery online. Okay, sebab newbie saham mastery online ni foundation untuk anda bermula, untuk anda tahu saham ni sesuai dengan anda ataupun tidak, dan adakah anda perlu terlibat dalam saham ataupun tidak. Okay, sebab kalau saham ni tak sesuai dengan anda, dan tak payah buat saham. Clear cut. Okay, tetapi lepas newbie saham mastery online, kalau anda rasa anda nak buat saham dan tak ada jalan lain melainkan anda kena dapatkan ilmu tentang saham, ilmu kajian saham, supaya anda boleh buat pemilihan kaunter saham dengan betul, dengan yakin dan lancar. So, this is semua benda yang sebenarnya saya susun pembelajaran tu sebab ramai orang tak tahu nak belajar kat mana. Kat mana nak belajar foundation, okay, macam mana nak dapatkan asas, macam mana nak make sure langkah pertama tu betul, okay, macam mana kita tak pergi ke advance, benda yang advance tanpa perlu kita melepasi perkara yang asas. Okay, jadi saya sediakan NSMO ni untuk bantu, untuk share dengan orang ramai macam mana anda boleh terlibat dalam saham dengan cara yang betul. Get things right in the first step. Okay, dalam langkah pertama. So itu adalah paling penting, sangat-sangat penting. Okay, so far adakah anda bersama dengan saya ni? Adakah anda masih bersama dengan saya? Dapat tak poin pertama saya? Asas. Anda nak melabur saham dengan tenang, anda kena ada asas yang betul. Jangan sibuk nak belajar benda-benda advance, tak payah. Jangan sibuk nak belajar benda advance, jangan sibuk nak belajar nak beli saham, tak payah beli saham. Jangan sibuk tanya berapa modal nak beli saham, tak payah. Tak payah beli saham kalau anda tak tahu saham tu apa dan kenapa anda pilih untuk terlibat dalam saham. Jadi that's why, okay, asas ni adalah yang menyebabkan seseorang tu boleh bertindak dengan saham, dalam saham ni dengan yakin ataupun tidak. Macam saya sendiri, masa saya mula-mula terlibat dalam saham, memang saya nak pergi cari dulu apa itu saham dan bagaimana untuk saya buat saham. Langkah pertama dulu, saya tak sibuk nak beli kaunter apa. Okay, saya tak tanya nak beli kaunter apa lagi. Okay, melainkan saya jelas dengan apakah bidang yang saya nak ceburi ni. Okay, adakah dia ada masa depan ataupun tidak. Okay, ada peluang ataupun tidak. Itu adalah perkara yang saya fokuskan. Okay, jadi Alhamdulillah bila saya buat perkara yang saya fokus kepada asas dan make things right, dan saya punya gerak kerja saya dalam saham tu laju. Laju. Sebab saya faham dari asas. Saya buat dengan betul dari langkah pertama. Jadi bila kita pergi ke benda yang advance, laju. So ada orang tu dia slow. Sebab asas dia salah, asas dia tak betul, asas dia tidak jelas. Jadi dia tersangkut-sangkut dalam perjalanan tu. Dia jadi banyak ragu-ragu, dia jadi banyak tak sure, tak pasti, tak jelas dalam buat saham ni. Faham tak? Okey, jadi inilah jawapan dia. Jawapan dia kenapa kita kena kuasai perkara asas. Jangan ambil mudah tentang asas. Asas ni yang menentukan kita jadi steady ataupun tidak dalam saham. So, saya ada ramai student dalam saham
Okay, dan yang saya tengok yang berjaya buat profit konsisten dalam pasaran saham adalah mereka ni yang faham dia buat apa dalam saham. Faham ke faham ni? Anda masih bersama dengan saya ke tak ni? Ke saya cakap seorang-seorang ni? Okay. Bosan topik ni. Minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh tolong klik like tak? Boleh tolong klik like, klik love dan juga klik button share. Ke saya tak nampak anda punya komen ni? Saya rasa semua komen betul ni. Tak ada orang komen pun. Okay, alright. Cuba komen sikit. Cuba komen sikit supaya saya tahu anda bersama dengan saya. Okay, alright. So, that's number one. Okay, nak jadi pelabur dan trader saham, kena kuasai asas benda yang betul tentang saham. Okay, kalau anda ada soalan, anda boleh tulis dekat ruangan komen. Nanti kalau ada sempat masa, saya akan jawab soalan anda lah. Okay, boleh saya teruskan nombor 2. Okay, Mirhaja Sudarman, salam champions. Champions mana ni? Champions League ke apa? Okay, tiba-tiba salam champions boleh lah. Okay, alright. Irfan Syafiq, Siti Mariam, okay, Syahidan Salih is watching, right, terbaik. Okay, teruskan. Teruskan. Okay, alright. Anis Ayub, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni salah seorang student saya yang sangat aktif. Kalau saya buat posting, mesti dia like. Itu memang terbaik. Mantap. Alright, Amirah Abdullah, salam tuan. Kalau tak buat cut loss tapi dah profit, kita jual boleh tak tuan cara ni? Boleh lah. Okay, tak buat cut loss tapi dah profit, nak jual, boleh lah. Kenapa tak boleh pula? Okay, ke nak kena cut loss, ke kena loss dulu baru nak jual? Okay, ada profit nak take profit, boleh je take profit. Okay, suka hati anda lah, kan saham anda. Anda lah decide nak jual ke, nak beli ke, nak hold ke. Anda kena decide. Macam tu. Okay, alright. So, number 2. Okay, nombor 2. Okay, bagaimana kita nak melabur saham dengan tenang adalah kita kena betulkan mindset terhadap saham. Mindset kita ni terhadap saham kena dibetulkan. Okay, sebab terlalu ramai orang buat saham dengan mindset yang salah. Okay, jadi apakah contoh mindset yang salah? Okay, so ramai orang mindset dia dalam saham dia nak buat profit pantas. Okay, dia nak buat profit pantas, intraday, rempit, quick money. Okay, sebab apa tahu? Kenapa ramai orang nak buat profit pantas dalam saham ni? Sebab ramai orang ada masalah kewangan dekat luar sana. Okay, tak cukup duit, kena bayar hutang. Okay, ada impian nak beli tu ini. Jadi kalaulah masuk dalam pasaran saham ni dan boleh buat duit banyak dalam tempoh masa yang singkat, memang ramai orang berminat nak buat saham. Okay, tetapi hakikatnya saham bukan macam tu. Okay, so kalau anda pegang mindset macam tu, anda mudah tertipu. Okay, bukan tertipu dengan pasaran saham, tetapi anda akan tertipu dengan orang yang menggunakan saham untuk menipu orang. Okay, so basically betulkan mindset ni. Okay, sebab tu kalau student saya akan minta buang mindset profit pantas, intraday, rempit, quick money, full time trader. Ni semua buang dulu. Okay, inilah terma-terma yang membunuh sebenarnya newbie dan para pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Sebab anda pegang satu mindset yang salah dari awal dan anda cuba buat perkara tersebut, menyebabkan ramai orang fail dalam pasaran saham sebab pegang mindset yang salah. Okay, jadi jawapan saya adalah profit pantas, intraday, rempit, quick money ni semua dia boleh berlaku dalam saham, tetapi bukan kita yang buat benda tu. Kita beli saham ni basically. So apa yang betul Tuan Nizam? Kalau bukan bukan profit pantas, dan apa yang betul? Profit lambat ke? Dia bukan soal profit pantas ataupun profit lambat. Bukan juga saham ni mengambil masa. Dia bukan macam tu. Saham ni soal potensi dan signal. Okay, so kalau sesuatu saham tu ada potensi, then kita belilah saham tersebut. Kemudian along the way kita kena monitor. So ada counter saham yang naik cepat.
dan ada counter saham yang naik lambat. So kalau dia naik cepat, alhamdulillah kita profit cepat. Kalau dia naik lambat, kita kena sabar tunggu. Okay, kalau dia turun, kena cut loss price kita dan kita cut loss. Itu adalah 3 benda yang basically boleh berlaku dalam saham yang kita beli. So, benda ni adalah kita tak boleh nak kawal. Pergerakan harga saham kita tak boleh kawal. So, kalau ada orang cakap lah, ada orang boleh kawal pergerakan harga saham. So, basically lah, kalau pasaran saham, harga saham ni boleh dikawal, okay, sudah pastinya Perdana Menteri adalah orang yang pertama yang akan naikkan semua harga saham dalam Bursa Malaysia. Tetapi hakikatnya tak boleh buat macam tu. Okay, jadi apatah lagi kita pelabur dan trader saham retail, okay, yang hanya menumpang peluang yang ada dalam pasaran saham. Kita tidak boleh menggerakkan harga saham. Nobody can basically gerakkan harga saham basically. So ini adalah mindset yang saya pegang, yang menyebabkan saya boleh tenang dalam pasaran saham. Sebab basically kita tidak boleh kontrol pergerakan harga saham. Apa yang boleh kita buat adalah kita tumpang je. Counter yang nak bergerak naik, kita tumpang. Beli pada waktu yang betul, dia naik, kita tumpang buat profit. So, kalau dia cepat, alhamdulillah. Kalau dia lambat, kita kena sabar tunggu. Kalau dia jatuh, kena cut loss price kita cut loss. So, itu adalah mindset yang saya pegang, yang saya rasa saya nak kongsikan dengan anda. Cuba anda betulkan mindset rather than daripada anda sibuk nak buat intraday, short term, rempit, quick money dan sebagainya. Buang mindset tersebut dan fikir yang saham ni adalah satu benda yang kita tidak boleh kawal. Cuba buat macam ni dan anda akan dapati yang saham ni adalah sesuatu benda yang lebih menenangkan. Compare dengan anda sibuk nak buat intraday semua, anda akan rasa stress, anda akan rasa down, anda akan rasa give up, anda akan rasa frust. Sebab anda yang pegang mindset yang salah terhadap saham. Dia macam anda ada expectation yang salah terhadap isteri anda atau terhadap suami anda, okay, menyebabkan anda jadi stres. Sebabkan dia bukan macam apa yang anda expect, jadi anda jadi stres. So, belajarlah menerima pasangan kita, suami kita, isteri kita, itulah yang terbaik untuk kita. Walaupun dia ada kekurangan, kelemahan, tapi dialah yang terpilih untuk kita. So, kalau kita belajar untuk menerima, rather than kita terlalu tinggi expectation kita, okay, kita akan lebih tenang. Sebab kita belajar redha dan menerima. Okay, so, sama juga dalam saham. Bila anda pegang mindset, anda nak kontrol pergerakan harga saham, anda nak dia naik seperti apa yang anda nak, sedangkan benda itu anda tak boleh, maka anda akan stres. Anda akan stres. Bila anda stres, macam mana anda nak melabur saham dengan tenang? Okey, jadi open your mindset back. Betulkan mindset yang salah. Buang mindset yang salah. Kalau anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham yang tenang, yang berjaya dalam pasaran saham. Okey, Azri Muhammad FZ. Stres bila kita masuk counter tu, tapi dalam grup lain share counter lain meletup-letup naik. Okey, alright. So, tak payah. Satu lagi adalah tak payah masuk dalam grup-grup counter-counter saham ni. Okay, so tak payah masuk. Okay, so kalau macam saya, kalau anda tengok, saya tak ada dekat dalam mana-mana grup saham. Okay, so kita tak tengok apa yang orang lain buat. Sebab anda kena ingat, bila kita jadi pelabur dan trader saham, trade saham kita adalah game kita. Tak melibatkan orang lain. Okay, jadi kalau orang lain buat profit, kita sepatutnya ucapkan tahniah. Kita sepatutnya tumpang gembira dia berjaya buat profit. Okey, bukan kita rasa stres sebab kita tak boleh buat profit lagi. Okey, so anda kena faham yang kita nak kena lihat dari sudut yang positif. Sebab tu circle saya, student-student saya adalah orang yang saya train untuk berfikiran positif. Okey, sebab kalau anda tengok orang lain berjaya buat profit meletup-letup dan anda masih lagi struggling dengan counter yang anda hold, anda akan stres lah. So, tak payahlah compare macam tu. Dia itu trade dia, ini trade anda. Okay, so anda tak payah nak compare. Okay, sebab rezeki orang kan berbeza-beza. Ada orang tengah buat profit, ada orang tengah buat loss. Okay, bukan bermaksud anda tengah loss, everything is bad. Okay, this just a proses dalam saham. Ada masa profit, ada masa loss. Kena belajar menerima benda tu. Okay, jadi
That's why, okay, saranan saya, siapa yang ada dalam grup-grup saham yang sibuk bincang pasal kaunter saham tu, keluarlah. Kalau ia menyebabkan anda jadi stres. Kalau anda jadi down, tengok orang lain boleh buat profit, anda down. Dah kenapa? Kan? So, keluar daripada grup tersebut. Buat apa anda duduk dalam grup tu kalau jadi stres? Okay? So, keluar. Sama je, kalaulah katakan dalam grup orang tengok orang berjaya buat profit ramai-ramai, anda tak beli counter tersebut, anda akan rasa down. Sama juga, kalau saham yang dia bincang jatuh, rugi, anda pun akan condemn, kutuk ramai-ramai. So, sampai bila nak habis? Itu adalah komuniti yang tak sihat tentang saham. Duk asyik blame orang je. Orang berjaya, condemn. Orang gagal, rugi pun condemn juga. Buat apa? So, that's why kita fokus kepada buat saham dengan cara yang betul, dengan mindset yang betul, sikap yang betul, being positive. Being positive ni very important. Dia daripada diri kita. Macam tu, okay? Sebenarnya banyak topik yang saya dah cover ni. Kalau saya nak cerita tips melabur saham dengan tenang ni, mungkin 10-20 tips saya boleh bagi. Sambil-sambil saya cakap ni dah jadi poin-poin lain lah, poin-poin tambahan. So macam tu, okay? Alright. M. Hafizi Dahlan, Assalamualaikum TNM dan kawan-kawan trader. Okay, Abdullah Muhammad, counter PN17 biasanya berapa lama sebelum dinyah list, contoh Sapura? Tak tahu. Okay, kita kena tengok dia punya announcement. Announcement syarikat. Okay, dia tidak ada, dalam saham ni tidak ada clear cut berapa lama kena dinyah senarai. Okay, berapa lama akan masuk. Semua tu based on announcement. Okay, jadi that's why jangan cuba predict saham ni. Tengoklah, tengok signal, tengok announcement dan sebagainya. Ya. Firdaus Muhammad, Assalamualaikum tuan. Tuan target setahun berapa capital gain? Depends. Okay, profit 5 angka, okay, RM10,000 ke atas. Okay, tetapi at the end of the day, saham ni varies, bergantung kepada situasi pasaran. Okay, ketika pasaran saham dia bearish, kita fokus lebih kepada dividen. Okay, kalau pasaran saham bullish, mungkin kita akan fokus lebih kepada capital gain. Okay, jadi dalam saham ni depends. Dia tengok situasi pasaran saham juga. Okay. Okay, panik bila dah terbeli di pucuk di saham yang tak ada pergerakan, tunggu lama bila nak profit. Okay, so siapa suruh beli kat pucuk? Okay, so belajarlah daripada kesilapan. Okay, kesilapan terbeli dekat pucuk tu kena belajar. Sebab kalau tak betulkan kesilapan tersebut, dia akan berlaku akan berlaku lagi kesilapan yang sama, menyebabkan panik tu terjadi selalu. Okay, so kita bukan beli dekat pucuk atas tu, kita beli dekat ketika permulaan uptrend ataupun beli kat bawah. So benda tu kena belajar dan kena latih diri untuk beli saham dengan cara yang betul. Okay, alright, boleh. Okay, alright. So kalau anda sedang menonton, boleh tak klik like kat sini, klik like, klik love banyak-banyak, dan juga klik button share. Okay, supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada malam ni. Okay, right. So, kita sekarang berada di poin yang kedua, betulkan mindset. So, kalau anda nak melabur saham dengan tenang, kena betulkan mindset. Okay. So, lagi satu mindset yang saya nak share dengan anda malam ni adalah mindset nak income bulan-bulan dari saham. Ni pun satu penyakit juga. Okay, so ada orang masuk ke pasaran saham ni, okay, dia sibuk nak buat income bulanan. Okay, so saya selalu cakap, ada orang yang dia anggap saham ni macam kerja makan gaji dia. Sebab dia dah biasa kerja makan gaji, dia ada mindset makan gaji tiap-tiap bulan dapat gaji. So dia nak treat saham ni sama macam kerja makan gaji dia. So itu kesilapan mindset. Okay, di mana saham bukan kerja makan gaji. Saham ni dia macam bisnes. Kita buat bisnes, ada untung dan rugi. Okay, jadi sebab itulah saya kata mindset ni, kalau saya nak cerita memang banyak situasi lah boleh dibincang. Tapi apa yang saya nak share dengan anda adalah, anda kena buang mindset nak income bulan-bulan dari saham, nak full time trader ni semua tak payah. Okay, tak payah. Okay, kalau anda nak melabur saham dengan tenang. Okay, apa yang saya cakap ni based on pengalaman saya. So, based on pengalaman saya, macam mana kita nak melabur saham dengan tenang, kita nak enjoy, kita nak buat profit dan kita tak nak stress dalam saham. Okay, dan based on pengalaman saya, ada banyak benda lagi stress daripada saham.
Saya hari tu ada attend satu seminar tau, seminar HR, Human Resource dekat Grand Blue Wave di Johor Bahru pada bulan Julai lah, bulan lepas. Saya pergi kelas tu satu seminar satu hari ya. Dalam tu semua HR punya staff. Dan saya datang sebagai business owner dan saya belajarlah pasal HR. Satu hari saya dalam tu saya kata, ya Allah, peningnya belajar HR. Peningnya. Susahnya HR ni. Okay, orang OT kan, OT ada macam ni kiraan dia, kalau tukar sikit jadi macam ni, macam tu, syarat dia macam tu, berubah-ubah. Saya kata, ya Allah, lagi senang trade saham. Lagi senang trade saham, buat profit dalam saham, lagi senang daripada belajar HR. Kan? So saya rasa macam saham ni sebenarnya mudah, tetapi orang complicatekan dia sebenarnya. Okay? Kenapa complicate? Sebab pegang mindset yang salah. Jadi that's why, macam mana anda nak jadi orang yang tenang dalam saham, nak buat saham ni dengan mudah, anda kena buang mindset yang saya cakap tadi, yang salah tadi. Okay? So that's the journey kepada bagaimana nak melabur saham dengan tenang. Macam tu. Okay? So far anda okay ke? So far anda okay ke? Okay. Nama saya Muhammad Salam TNM, dah lama ke start? Kita dah live dekat 40 minit dah ni. Okay, alright. Irfan Syafiq, sempena nak mengundi ni, apa nasihat Tuan Nizam terhadap market Malaysia ni? Rehat dulu atau still continue trade macam biasa? Kaji saham. Tuan Irfan Syafiq, kajilah saham. Kaji counter saham, tengok signal, ada buy signal ke, sell signal ke. Okay, beli saham ikut kajian saham. Ada buy signal kita beli, ada sell signal kita jual. So kita tak payah nak risau pasal apa ni, nak sempena mengundi ke tak mengundi ke, PRN ke apa ke. Tengoklah, kalau counter tu ada signal, beli je lah. Kalau tak ada signal, buat apa beli? So masalah sekarang, kaji ke tak kaji saham ni? So ramai orang dia tak kaji saham, dia sibuk nak tanya pendapat orang. That's the problem. Okay, so tak ada siapa tahu yang pasaran saham akan okey ke tak lepas ni. Nobody knows. Semua orang boleh cakap, semua orang boleh sembang. Okay, tetapi apa yang kita nak buat sebagai pelabur dan trader saham, kita kena buat keputusan. Dan keputusan tu datang daripada kajian saham. So jawapan saya, kaji saham. Dapatkan jawapan sama ada kita nak rehat ataupun still continue based on kajian saham. Okay, so itu jawapan saya. Okay. Maklumat fundamental syarikat memang banyak and complicated, tapi kita tak perlu tahu semua, betul? Okay, tak perlu tahu semua. Okay, Hafiz Kamarul, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, right. So far adakah anda okay? Saya dah explain 2 point malam ni berkaitan dengan bagaimana cara untuk tenang melabur dan trade saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi ini adalah benda yang saya ingin sampaikan malam ni, especially kepada anda pelabur dan trader saham, okay, yang struggling dengan emosi, stres melabur saham. Anda nak membuat duit dalam saham tapi anda stres. So that's why saya berkongsikan tips ni supaya dia membantu anda lah. So adakah membantu anda ni so far? 2 point saya ni adakah membantu anda? Cuba komen sikit. Okay, right. M. Hafizi Dahlan, setuju, nobody know futures. Okay, future ada buy signal, kita masuk, sebelum buy signal buat trading plan, betul? Itulah dia konsep dalam saham yang kita pegang. Jadi bila anda buat saham dia secara sistematik, mengikut formula, mengikut steps yang betul, anda tak risau semua benda yang berlaku dan anda tahu macam mana nak bertindak dalam saham ni. So that's the idea, okay? Hafiz Kamarul nak tanya Tuan, nak kaji saham ni Tuan percaya ke based on news catalyst? Kita bukan beli saham, jual saham ikut news ataupun catalyst. Kita based on signal. Ada buy signal kita beli, ada sell signal kita jual. Tak ada buy signal kita tak payah beli. Okay, so news tak news itu tak kisah. Tak kisah. Okay, saya tak baca lah surat khabar. Okay, nak beli saham tengok surat khabar ada news apa hari ni. Tak adalah. Okay, itu buat lagi menggelabah adalah, kan? So boleh baca news, bukan tak boleh baca news, tapi kita nak bertindak semua based on kajian saham. Tengok apa yang kita baca daripada kajian saham kita. Okay. Azila Zaini, sangat-sangat
membantu untuk saya yang baru nak belajar saham. Okey, mantap. Okay, alright. Oh, gitu je. Hafiz Kamarul. Ya, gitulah. Gitulah. Baca news kan. News bukan betul kadang-kadang. News betul ke? Anda percaya news ke? News kadang-kadang bukannya betul, kadang-kadang bukan tepat. Okay, so kenapa percaya news? Okay. Bukan saya kata news tak bagus. Boleh nak tengok news, baca news. Okay. Tetapi kita nak buat keputusan dalam saham ni, kita fokus based on kajian saham kita. Macam tu. Okay. Alright. Bila dah ada ilmu invest saham, Sabtu dan Ahad anda akan jadi terasa sangat panjang. Betul tak TNM? Hihi. Sabtu Ahad saya tak rasa panjang sebab saya ada program saya dan saya pun nak spend time dengan family. Saya pun nak rehat juga. Okay, jadi bagi saya just nice. Everything is just nice basically. Okay. Okay, so sebelum kita teruskan, saya ada satu lagi tips nak share dengan anda malam ni. Okay, bagaimana nak melabur saham dengan tenang. Sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai daripada anda dekat sini adalah masih newbie dan zero knowledge tentang saham dan berminat nak belajar dari asas bagaimana nak terlibat dalam saham? Ada tak siapa-siapa yang nak belajar saham dengan saya? Ada tak? So cuba komen nak dekat ruangan komen siapa yang berminat. Okay, sebab saya nak invite anda untuk join kelas saham saya pada hari Sabtu ni. Okay, insyaAllah pada 12 Ogos 2023. Okay, 12 Ogos 2023 hari Sabtu pukul 8.30 pagi sampai pukul 11.30 pagi. Okay, jadi dalam sesi tu saya akan explain kepada anda bagaimana nak bermula dalam saham. Okay, so kelas ni sesuai untuk mereka yang newbie, yang belum pernah buat saham dan baru nak menceburkan diri dalam saham, dan anda nak make sure anda buat saham dengan betul dari langkah yang pertama. Okay, so kalau anda ada kawan-kawan yang nak belajar saham, mungkin anda boleh share dengan mereka. Kita ada program Newbie Saham Mastery Online. Anda boleh share dengan mereka sahammastery.my. Okay, lepas tu anda boleh baca mesej kat situ dan anda boleh buat registration terus. Okay, seat adalah terhad. Okay, kepada 100 orang yang terawal sahaja. So kalau seat habis, kita memang tutup registration. Okay, so kalau anda berminat, anda boleh buat registration lah kat situ. Okay, sahammastery.my. Okay, di mana? sahammastery.my. Okay, alright. Miharja Sudarman, ibarat baru lahir ni, nak sangat belajar. Boleh Miharja, Mirharja Sudarman. Okay, so nanti boleh layari sahammastery.my. Okay, baca mesej saya di sana dan terus buat pendaftaran secepat mungkin. Okay, alright. Okay, M. Hafizi Dahlan, memang kelas TNM sangat-sangat recommended. Belajar sekali, ilmu boleh dipraktik sama ke hujung usia, insya-Allah. Okay. Okay. Okay, bantu saya klik like. Bantu saya klik like, klik love banyak-banyak. Okay, jangan berhenti. Sambil tengok live ni, klik like banyak-banyak sini. Klik like, klik love banyak-banyak kat sini. Macam tu. Barulah meriah kan. Barulah live. Okay, alright. Okay, so tips yang ketiga Okay, so saya nak teruskan. Kita dah live dekat sejam dekat 47 minit dah saya live. Okay, right. Amirah Abdullah, tuan banyak membantu apa itu saham. Alright, alhamdulillah. Okay, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, kalau saya membantu, tolong sharekan. Sebab mungkin ada orang kawan-kawan kita kat luar sana yang mencari-cari ilmu sebenar tentang saham. Okay, dan struggling dalam saham. Mungkin Facebook Live ni anda boleh share dengan dia, membantu dia untuk dapat sikit info lah. Macam tu. Okay. Azila Zaini, saya masuk 5 hari bulan hari tu, sekarang tengah study Premier Saham Mastery 2.0. Alright, bagus Azila. Okay, semoga bermanfaat ya. Okay, tengok video saya dan fahamkan betul-betul video training saya. Okay, macam mana nak buat kajian saham. Okay. Okay, so nombor 3 saya nak teruskan nombor 3. Okay, tips bagaimana nak melabur saham dengan tenang. Okay, so tips yang ketiga adalah mulakan melabur saham menggunakan modal yang rendah. Okay, so mulakan saham
dengan melabur saham ni dengan menggunakan modal yang rendah. Okey, so ramai orang dekat luar sana dia fikir nak melabur saham ni kena pakai modal besar. Okey, barulah boleh buat profit yang lumayan dalam saham ni. Okey, so ramai orang fikir kena ada RM20,000, RM50,000, RM100,000, RM300,000 modal untuk buat saham ni baru boleh merasa profit. Betul tak? So ramai orang fikir macam tu. Saya pun dulu masa mula-mula terlibat dalam saham, saya pun fikir macam tu. Okey, kena ada 20,000 kot baru okey kan. Okey, tetapi sebenarnya tidak. Okey, memang betul. Okey, kalau kita ada modal besar, okey, kalau kita ada modal besar, profit kita memang boleh jadi besar, tetapi risikonya besar dan ruginya pun besar kalau berlaku kejatuhan harga saham yang kita beli tersebut. Okey, jadi ramai orang isunya adalah tak boleh nak handle kerugian dalam saham. Okey, jadi bila mereka pakai modal yang besar ni, okey, mereka sentiasa berada dalam keadaan kerisauan bila membeli saham. Okey, jadi anda bayangkan, okey, ramai orang dia tak boleh handle kerugian yang kecil pun. Jadi bila pakai modal besar, rugi tu besar, dia tak boleh handle. Okey, dia tak boleh handle dalam saham ni dan dia jadi risau. Okey, jadi kalau anda masih baru dalam saham, okey, dan baru bagi saya ni bukan maksudnya yang baru nak belajar. Kadang-kadang orang yang dah lama dalam saham tetapi dia buat saham dengan cara yang salah, mindset yang salah, anda kira newbie juga. Anda kira baru juga. Okey, jadi that's why orang yang baru dalam saham ni nak buat saham dengan cara yang betul adalah kita gunakan konsep start small, grow big dalam saham. Okay, macam mana kita nak tenang dalam saham ni adalah dengan kita mulakan saham ni dengan modal yang rendah. Jangan beli saham pakai modal yang besar. Okay, so bila kita gunakan modal yang rendah ni, okay, kita guna modal yang rendah ni untuk bina keyakinan dan kefahaman kita bila melabur saham. Okay, dan kita akan naikkan modal kita ni seiring dengan kenaikan modal kita ni dengan dengan ilmu, kefahaman dan kemahiran kita dalam saham. Okay, so bila pakai modal yang rendah, okay, risiko adalah rendah. Okay, dengar betul-betul bila pakai modal rendah, risiko rendah. Jadi tekanan emosi juga akan dapat dikawal dengan lebih baik. Okay, tetapi anda kena faham, kita bukanlah pakai modal rendah ni selama-lamanya. Okay, kita pakai modal rendah ni ketika baru bermula dalam saham untuk make sure kita buat saham dengan betul. Okay, dan kita kena ada growth mindset. Okay, growth mindset dalam saham di mana kita ada mindset nak tambah modal kita seiring dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman kita dalam saham. So bila kita cakap pakai modal rendah, janganlah pakai modal rendah sampai bila-bila. Of course, kita nak grow mindset kita bermula daripada modal yang rendah, nanti kita nak naikkan sikit-sikit modal tu kepada modal yang lebih besar. Tapi kita naikkan seiring dengan ilmu kita, kemahiran kita dan pengalaman kita. Okay, jadi itulah proses yang kita nak bina dalam pelaburan saham. Okay, of course, sampai satu masa anda akan melabur saham dengan modal yang lebih besar. Okay, tapi anda mesti bermula daripada modal yang rendah. Inilah perjalanannya. Inilah benda yang kita nak bina dalam pasaran saham. Okay, so dan apabila kita gunakan konsep start small grow big ni, kita akan dapat membina ketenangan dalam saham sebab kita dapat mengukur tahap kawalan emosi kita dari modal yang rendah tu ke modal yang lebih besar. Jadi bila kita pakai modal yang rendah, RM1,000 contohnya, dan kita start scale up, kita akan dapat ukur kita punya ketahanan ataupun tahap kawalan emosi kita ni seiring dengan kenaikan modal tersebut. So kita kalau rasa macam stres sikit, kita stay lah dekat modal tu, kita naik sikit-sikit. Jadi kita tahu kita boleh handle risiko ataupun tekanan emosi modal tu pada nilai berapa besar modal tu, berpandukan kepada tahap kita, tahap tekanan kawalan emosi kita. Dan setiap orang berbeza-beza. Okay, setiap orang ada beza. Ada orang boleh handle RM5,000 modal, ada orang RM10,000, RM20,000. Setiap orang tak sama. Jadi macam mana kita nak tahu kita punya kita punya ketahanan kita dalam saham adalah kita dengan pakai modal rendah dan kita naik sikit-sikit.
Dari situ kita akan lebih mengenali diri kita dan membolehkan kita untuk melabur dan trade saham dengan lebih tenang lagi apabila kita tahu apa yang sesuai dengan diri kita, dan kita boleh go all out. Bila kita dah faham, kita boleh start scale dan kita boleh repeat the trade saham untuk counter yang lain dengan modal yang sama tu, sebab kita dah faham kita boleh handle modal tersebut. Faham tak saya cakap? Okay, right. Muhammad Nazri, Assalam Coach, selamat malam. Saya masih ada dalam market ilmu saham dari TNM. Alhamdulillah. Muhammad Nazri, dah lama tak jumpa kita. Ingat lagi tuan datang ke office di Menara Zurich di Johor Bahru. Okay, right. Jadi itulah tips yang saya nak kongsikan kepada anda, iaitu tentang modal ni. Mulakan dengan modal yang rendah, okay, dan dari situ anda akan lebih faham tentang kawalan emosi dalam saham. Dan bila anda buat start small grow big ni, anda akan sampai satu level di mana anda boleh trade saham dengan modal yang lagi besar, dengan keyakinan yang lebih steady, okay, dan anda tidak mudah goyang bila harga saham turun naik walaupun anda pakai modal besar. So itulah perjalanan yang kita nak bina step by step. Okay, mungkin anda nampak apa yang saya cuba sampaikan. Ada mungkin di kalangan anda tak nampak apa benda Tuan Nizam duk cakap ni. Okay, apa benda yang saya cakap ni agak deep sebenarnya, sebab dia adalah satu benda yang tak ada dalam buku. Okay, dia adalah satu benda yang based on pengalaman saya buat saham. Dan inilah benda yang saya nak sharekan kepada anda sekiranya anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham. Ingat pesanan saya, okay, cara untuk belajar saham paling cepat bukan melalui buku, okay, tetapi melalui pengalaman pelabur dan trader saham yang telah melalui jalan tersebut. Kita belajar daripada pengalaman orang yang dah buat. Itu adalah learning curve yang paling cepat untuk belajar saham. Okay, so kalau ada orang sudi untuk share pengalaman dia, dengar. Okay, sebab benda ni kita tak akan dapat di mana-mana. Okay, so that's why that's apa yang saya nak sampaikan ni anda tak jumpa dalam buku mana-mana saham, sebab dia based on pengalaman. Okay, so that's why saya harap ianya bermanfaat dan hopefully membantu anda untuk lebih faham macam mana kita boleh buat saham dengan lebih baik. Okay, Kamariah Nur, Assalamualaikum TNM, my trusted sifu. Alhamdulillah. Okay, right. Hasnah Morsan, 5K boleh berapa counter tuan? Berapa counter tu terpulang pada anda. Okay, anda lah yang tentukan anda nak beli satu counter ke, dua counter ke, tiga counter ke, anda yang tentukan. Okay, jadi mulakan dengan satu counter dulu, dua counter, tiga counter. Okay, dan jangan banyak-banyak counter sangat pun. Okay, so fokus kepada understanding apa yang anda buat. Macam tu, okay. Mulakan daripada satu counter dulu. Tak payah banyak-banyak counter, okay. Alright, so saya dah bentangkan 3 tips, okay, bagaimana untuk menjadi pelabur dan trader saham yang lebih tenang dalam pasaran saham. Sebenarnya ada banyak dah saya rungkaikan dalam sesi live ni. Mungkin anda sedar, mungkin anda nampak ataupun tidak je. Okay, tetapi insya-Allah kalau anda betul-betul dengar, banyak benda yang saya kongsikan ni adalah membantu basically untuk anda menjadi seorang pelabur dan trader saham yang lebih tenang, yang lebih steady. Okay, tetapi banyaknya adalah anda kena work on mindset, kena buang mindset yang salah. Kita sebut unlearn and relearn benda-benda yang betul tentang saham. InsyaAllah kalau anda buat saham dengan betul, anda akan enjoy melabur dan trade saham. Okay, dan insyaAllah, okay, bila buat saham dengan betul, kita enjoy dan kita berpeluang untuk jana income melalui saham, insyaAllah. Okay, alright, so saya rasa itu je yang ingin saya kongsikan dalam sesi live pada malam ni. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda yang menonton secara live, yang mendengar dari awal sampai habis. Okay, dan kepada anda yang menonton secara ulang tayang juga, terima kasih banyak. Anda boleh komen juga dekat ruangan komen. Dan kepada anda yang nak belajar saham, saya nak invite anda untuk berada dalam sesi newbie saham mastery online saya. InsyaAllah sesi tersebut akan membantu anda untuk mulakan langkah dalam saham dengan lebih betul. Okay, insyaAllah. So anda akan nampak apakah proses yang akan berlaku kepada anda sekiranya anda nak jadi seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Okay, so siapa yang berminat, anda komen nak ataupun anda komen berminat. Okay, ataupun anda boleh PM terus saya di Facebook page Nizam Malik ni. Nanti kita akan berikan anda link untuk anda daftar.
Okay, ataupun anda boleh layari sahammastery.my, okay, dan anda buat registration terus kat situ. RM25 sahaja untuk anda belajar bagaimana nak mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, so kita akan jumpa dalam newbie Saham Mastery Online. Siapa yang dah daftar, insya-Allah paling dekat 12 Ogos ni. Okay, dan the next session 19 Ogos. Okay, dan insya-Allah anda pilih tarikh pilihan anda untuk bersama dengan saya dalam Zoom, insya-Allah. Okay, alright, so kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang meluangkan masa. Okay, dan kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang kalau sempat saya live. Okay, dan jangan lupa untuk klik button like dan klik button share. Okay, dan tonton video ni berulang kali. Walaupun anda dah dengar, anda boleh je tonton lagi. Okay, untuk dapatkan insight ataupun kefahaman kali kedua, mungkin kali ketiga. Okay, dan boleh je anda sambil drive, anda nak pergi kerja, anda boleh pasang live ni untuk dengar balik semula apa yang saya sampaikan. Okay, alright, so setakat ni saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat, saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye bye.